Okey. Seterusnya kita sampailah ke segmen yang kita bincangkan tadi. Silap labur terus lebur. Ya, kalau kita lihat diunjurkan kelemahan ataupun kerugian mampu mencecah hingga 1.2 bilion pada hujung tahun ini. Ush, labur apa ni sampai 1.2 bilion ni? Macam-macam ada, Syafiqah. Ada yang kata cryptocurrency, ada yang kata aset-aset seperti emas, tapi setiap bulan dia bagi peratus. Banyak sangat janji bulan bintang tapi ni. tak nampak pun emasnya. Tak nampak kan? Okey, kita ingin bicarakan mengenai perihal pelaburan tanpa lesen dan juga penipuan ini bersama dengan Pengurus Besar Pejabat Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Encik Jawahar Ali Amir Ali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. 1.2 bilion Ini apa jadi sebenarnya dengan situasi di Malaysia sekarang ni? Ya, okey. Jika kita lihat ya, kebanyakan kes-kes penipuan ini banyak bermula semenjak COVID. Semenjak COVID itu banyak terdapat peningkatan, tiba-tiba peningkatan yang mendadak berhubung kes-kes penipuan dan kegiatan tanpa lesen ini. Jika kita lihat ya daripada statistik Suruhanjaya Security berdasarkan aduan yang kami terima, kita lihat jugalah dari tahun ke tahun kes-kes yang kami terima meningkat. Sebagai contohnya, kalau kita lihat pada tahun 2020 hampir 1,800 kes kami terima dan 2021 hampir 3,500 dan tahun lepas 2,400 dan tahun pertama saja sampai ke Jun pada tahun ini sahaja kita telah menerima hampir 1,670. Ianya tidak menunjukkan sebagai penurunan dan ianya hanya menunjukkan peningkatan. Jika kita lihat daripada segi jumlah kerugian yang dialami oleh ini, ianya mencecah puluhan juta. Itu adalah statistik daripada Suruhanjaya Security Malaysia sahaja. Jika kita lihat statistik daripada Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, ianya menunjukkan bahawa terdapat 25,000 kes yang didaftarkan dan kerugian yang diterima adalah 850 juta. Ini hanya jumlah atau angka untuk tahun 2022 sahaja. So ini adalah suatu keadaan yang amat membimbangkan. Ianya tidak menunjukkan sebarang penurunan dan ianya adalah amat penting ya untuk rakyat awam faham supaya dapat mengenal pasti ciri-ciri kes-kes penipuan ini dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya supaya dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa. Kalau boleh diperincikan, kalau berdasarkan angka-angka yang dikongsikan tadi, apa di antara yang telah pun dilaporkan sebenarnya? Ianya berbagai, tak terhad kepada satu saja, tetapi yang paling utama yang kami lihat ialah pelaburan tidak wujud. Dikatakan pelaburan tidak wujud tu bila macam yang dah cakap tadi tu kan, dikatakan melabur dalam itulah, melabur dalam emas lah, melabur dalam saham lah, bitcoin lah, tetapi berdasarkan maklumat yang kami terima, pelaburan yang dijanjikan itu sebenarnya tidak wujud. Tidak wujud. It's a non-existent investment scheme lah. Sebab terlalu mudah untuk mereka sistem yang seumpama exchange. Sam Bankman-Fried yang dilakukan di Amerika Syarikat, exchange itu wujud tetapi di sebaliknya tidak ada dana yang diletakkan oleh pihak syarikat. Jadi untuk Security Commission ataupun Suruhanjaya Security Malaysia meletakkan nama ataupun memberi jaminan kepada sesuatu produk pelaburan, apakah yang dilakukan oleh Security Commission? Apakah jenis-jenis ujian, apakah jenis-jenis benchmark yang diletakkan untuk suatu aset pelaburan itu mendapat green light daripada Security Commission? Kita akan buat penilaian, pelbagai penilaian akan dibuat untuk mengenal pasti bahawa produk itu sesuai untuk masyarakat dan ini. Tetapi yang berbalik kepada apa yang dikatakan tadi, kita juga harus memastikan bahawa syarikat yang kita melaburkan itu mempunyai lesen. Mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Ianya boleh, sesuatu syarikat itu boleh dilesenkan di luar negara contohnya, tetapi mereka tidak boleh menjalankan perniagaan mereka di Malaysia
jika mereka tidak dapat lesen daripada Suruhanjaya Security. Penting tu. Penting. Kalau nak diikutkan, topik ataupun isu ini kerap kita bincangkan. Jadi maksudnya rakyat juga semakin cakna. Tetapi di mana silapnya? Adakah kerana modus operandi mereka semakin lama semakin hebat sehingga boleh memperdayakan rakyat Malaysia? Okey. Di mana? Jika kita lihat, ia memang benar, ya, semakin hari scammer semakin licik lah, ya. Mereka semakin memperkenalkan. Macam jika kita lihat, ya, pada mula kita dapat menerima banyak aduan tentang scam ini. Kita dapati bahawa mereka menjalankan kegiatan mereka ini menerusi Facebook. Kebanyakannya media sosial, terutamanya Facebook. Tetapi kita tengok sejak kebelakangan ini mereka tukar. Sekarang banyak menerusi Telegram. Telegram. Jadi harus kita ingat bahawa jika kita mendapat tawaran pelaburan menerusi media sosial, berhati-hatilah. Dan jika kita juga lihatlah, jika saya boleh terangkan sedikit lagi tentang ciri-ciri penipuan yang kita boleh mengenal pasti, ialah salah satu pertamanya ialah ianya menjanjikan tawaran pulangan yang teramat tinggi, yang tak masuk akal. Sebagai contohnya, kita lihat bahawa skim penipuan ini dia menjanjikan contohnya laburlah RM300 dan anda akan dapat pulangan sebanyak RM3,000 dalam masa 4 jam. Wah, 4 jam. Ya, macam tu berhenti kerja lah kita. Ya, memang tak masuk akal, ya, kita boleh gelak di sini, tetapi malangnya inilah ada yang percaya. Ada yang percaya dan menjadi mangsa kepada skim-skim. Dan kita juga melihat bahawa terdapat banyak skim-skim ini yang menggunakan imej ahli-ahli korporat atau ahli-ahli agamawan, ustaz lah, itulah inilah, dengan untuk mempromosikan skim-skim penipuan mereka. Jadi amat sedihlah bila kita lihat bahawa agama ditunggang oleh scammer untuk memperdaya mangsa Ya, dan juga dengan teknologi sedia ada, pelbagai kaedah boleh dilakukan. Sebagai contoh, ada sahaja imej Joe Rogan, seorang tokoh podcast terkenal, memasarkan produk yang sebenarnya bukan milik dia pun, dan ia menggunakan teknologi AI untuk menipu dengan cara yang berteknologi tinggi lah. Jadi semakin hari akan ada sahaja. Mungkin anda terlihat wajah Safika ke wajah saya ke banyak betul produk kita, ya. Sebenarnya kita tak ada keluar produk. Tak ada. Kami tetap di sini. Terutama sekali produk pelaburan. Jadi bagaimana untuk rakyat menilai dan juga membuat pemeriksaan dengan Securities Commission untuk memastikan bahawa produk tu wujud, satu, mendapat lesen, dua? Pertama kali mereka boleh hubungi kita. Kami punya hotline di 03-6204-8999 atau boleh menghantar email kepada kami di aduan@secom.com.my. Ada pegawai-pegawai kami yang akan respon dan akan memberikan penjelasan yang sebenarnya. Atau boleh juga ke laman web kami di sc.com.my dan kita boleh lihatlah syarikat-syarikat yang dilesenkan, dan kami juga dalam laman web kami mempunyai senarai amaran pelabur. Senarai amaran pelabur, that means it's called investor alert list, di mana kami senaraikan nama-nama syarikat yang tidak berlesen atau dari hasil pemerhatian dan penelitian kami mendapati bahawa ianya adalah pelaburan atau skim-skim yang tidak sah. Okey, soalan lazim. Selepas aduan dilakukan, apa tindakan seterusnya? Apa terjadi kepada pengadu tu? Adakah macam pelaburan mereka dapat semula? Itulah. Jadi hakikatnya untuk seseorang pelabur untuk mendapatkan kembali pelaburan mereka itu adalah peluangnya adalah amat tipis lah, ya. Let's be fair. Janganlah janji bintang bulan semua. Jadi bila seseorang tu menjadi mangsa, jangan buat pelaburan tambahan. Jika didapati bahawa dia telah ditipu, apa yang kami lihat ialah bahawa bagaimana scammer beroperasi ialah mereka akan cuba mendapatkan sebanyak mana duit daripada mangsa. Macam contohnya mereka, macam sebagai contoh saya berikan tadi, dia kata labur 300 dapat 3,000. Lepas tu dia kata, you dah dapat dah 3,000 ni, tapi untuk keluarkan 3,000 ni kamu kena buat bayaran tambahan. Bayaran tambahan untuk
teks lah, untuk bayaran cukai lah, atau pembayaran administratif lah apalah. Lepas tu dibayar tu dia kata ini ada lagi bayaran tambahan yang harus kamu buat untuk supaya boleh keluarkan duit yang keuntungan yang kononnya mereka telah perolehi. Tetapi itu adalah taktik-taktik licik scammer untuk cuba mendapatkan sebanyak mana duit daripada mangsa. Jadi kita kena ingatlah, jadi bila seseorang tu dah syak bahawa mereka sudah menjadi mangsa, jangan buat pelaburan tambahan lagi kepada scammer. Dan jika saya boleh nyatakan di sini bahawa banyak nasihat yang kita boleh berikan, tapi kalau kita nak ingat satu saja yang amaran nasihat yang saya sering beri kepada semua pelabur-pelabur ialah bahawa kami dapati bahawa kebanyakan skim-skim penipuan ini beroperasi menerusi orang kata akaun kaldai, mule account, di mana pelabur harus diminta untuk mendepositkan wang untuk tujuan pelaburan ke dalam akaun milik individu. Jadi bila kita terima satu tawaran pelaburan dan kita dapati wang untuk pelaburan itu diminta untuk dimasukkan kepada akaun individu, jadi is already a red flag lah. Jangan buat, kerana tidak akan ada sebarang syarikat pelaburan yang sah yang akan meminta untuk wang dilaburkan kepada akaun individu. Jadi kalau kita boleh ingat satu ni saja, saya rasa kebanyakan skim-skim pelaburan yang tidak sah ni boleh dibendung. Baik, Mahatma Gandhi pernah berkata juga, there's enough for everybody's need, not enough for everybody's greed. Jadi ketamakan itu juga menjadi salah satu daripada punca berlakunya skim-skim yang seumpama tadi RM300 dapat RM3,000. Kita melihat dalam tempoh 4 jam. Bayangan wang yang begitu banyak itu mengaburi mata sebenarnya ramai rakyat Malaysia, dan nilainya pun kita sudah maklumkan beberapa kali. Jadi sekali lagi untuk memastikan bahawa suatu pelaburan itu adalah sah di sisi undang-undang Malaysia, di mana harus para pelabur pergi dan apakah laman sawang yang perlu mereka lawati. Ya, mereka boleh, bagaimana saya katakan tadi, mereka boleh pergi ke laman web Suruhanjaya Security Malaysia, www.sc.com.my, atau mereka juga boleh membuat panggilan kepada kami di nombor 6204-8999 atau email kami kepada aduan@secom.com.my. Juga sedikitlah sebelum kita nak menutup ni, tindakan untuk influencer. Sebab kalau kita buka TikTok ni, ramai betul influencer dengan TikTok yang pelabur-pelabur ni. Bagaimana pula ni, Tuan? Okay. Berhubung dengan, itu kata nasihat pelaburan lah ya. Nasihat pelaburan. Seseorang yang ingin menjalankan kegiatan nasihat pelaburan itu memerlukan lesen. Ya? Memerlukan lesen. Ya? Jika hasil penelitian kami mendapati bahawa aktiviti tersebut jatuh di bawah keperluan untuk mendapatkan lesen, maka tindakan boleh diambil lah. Kerana untuk mendapatkan lesen itu bukan mudah. Bukan mudah. Mereka harus untuk ada ujian dan pelbagai qualification perlu mereka ni sebelum mereka boleh mendapatkan lesen. Sebab tu mereka akan bermula dengan berkata ini bukan nasihat kewangan, ni saja kita berkongsi. Wah, betul tu ayat-ayat skam. Itu ayat-ayat. Jadi orang awam haruslah jangan mendapatkan nasihat daripada seseorang yang bukan pakar pelaburan. Terima kasih Encik Jawahar kerana sudi bersama kami dalam Sarapan Pagi Malaysia. Berwaspadalah anda di luar sana. Tak kisahlah seseorang tu mungkin jutaan pengikut di TikTok sekalipun. Kalau sekali dia keluar ayat ni bukan nasihat kewangan, ni sekadar berkongsi, kita pun berwaspada. Red flag. Silap lebur duit lebur. Tidak labur duit lebur. Silap labur duit lebur. Hati-hati ya. Okey, kita nak terus saja ke cerita Pagi Kedah, yang ini program Jualan Rahmah. Terus saja bersama dengan rakan kita Fakhrul Razi. Silakan Fakhrul Razi.